Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai murid-murid, bertemu kembali kita dalam video Pendidikan Islam tahun 1. Bersama saya Ustazah Fatia, kita akan belajar di bidang adab bertajuk Bersih Diri Hias Peribadi. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, menerangkan pengertian menjaga kebersihan diri. Yang kedua, menghuraikan kepentingan menjaga kebersihan diri. Dan yang ketiga, menghuraikan akibat tidak menjaga kebersihan diri. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 126, unit 1 yang bertajuk Bersih Diri Hiasi Peribadi. Sebelum itu, mari kita sama-sama faham dan tahu tentang pengertian menjaga kebersihan. Apa itu maksud menjaga kebersihan diri? Mari kita sama-sama baca dan tengok dan faham. Pengertian menjaga kebersihan diri ialah menjaga kebersihan tubuh badan dan pakaian daripada najis dan kekotoran. Maksudnya kita jaga tubuh kita supaya tidak berbau, tidak ada najis dan tidak kotor. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran yang berbunyi, Wallahu yuhibbul mutahhirin. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka. Yang ini bukti, evidence yang menunjukkan bahawa pentingnya menjaga kebersihan diri. Baik, bagaimana cara kita nak menjaga kebersihan diri? Bagaimana adab kita nak jaga kebersihan diri? Mari kita tengok dan bincangkan satu persatu. Kita tengok gambar pertama. Bagaimana cara kita nak jaga kebersihan diri, murid-murid? Ya, cara yang pertama ialah kita mandi setiap hari. Okey, bila mandi tu kita guna sabun supaya wangi dan bersih. Dan yang seterusnya, gosok gigi dan bersugi buat hari-hari supaya gigi kita bersih dan tidak berkarat. Seterusnya, apa dia? Sentiasa berwuduk. Maksudnya setiap hari tu mesti berwuduk. Terutama setiap hari kita solat. Bila solat, kita akan berwuduk. Seterusnya, pakai baju bersih. Jangan pakai baju kotor. Kena pakai baju yang bersih. Kalau baju kotor, kena basuh. Seterusnya, potong atau ketip kuku. Jangan biarkan kuku kita panjang dan kotor. Baik, dan seterusnya, wangian. Kalau ada pewangi perfume tu, sembur sikit bagi dia wangi. Itu antara cara dan adab kita menjaga kebersihan diri. Baik murid-murid, tadi kita dah bincangkan bagaimana cara kita nak menjaga kebersihan diri atau bagaimana adab kita menjaga kebersihan diri. Sekarang, mari kita tengok satu-satu kepentingan menjaga kebersihan diri. Kenapa kita kena jaga kebersihan diri? Kenapa? Why? Kenapa kita perlu jaga kebersihan diri? Kenapa kita perlu mandi? Kenapa kita perlu berwangi-wangian? Kenapa kita perlu sabun? Okey, ini antara sebabnya. Okey, yang pertama, sebab kepentingan menjaga kebersihan diri ialah saya mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat mementingkan kebersihan. Bila kita jaga kebersihan, maksudnya kita dah mengikut sunnah Nabi. Kita akan dapat pahala. Okey, yang kedua, kesihatan saya terjamin. Bila kita jaga kebersihan, insya-Allah kita akan sentiasa sihat dan jauh daripada penyakit. Dan yang seterusnya, ibadah diterima. Bila kita bersih, syarat nak beribadah, syarat nak solat, syarat nak mengaji Al-Quran dan sebagainya, mestilah dalam keadaan bersih. Bila bersih, barulah ibadah kita diterima. Kalau kotor, macam mana? Kalau kotor, tidak akan diterima. Seterusnya, saya lebih berkeyakinan. Maksudnya, bila kita bersih, bila kita berwangi, kita akan lebih yakin. Dan seterusnya, yang keberapa ni? Yang kelima, melatih diri berdisiplin. Ya, betul. Bila kita sentiasa ajar diri kita untuk mandi, untuk gosok gigi, dengan secara tidak langsung, kita melatih diri untuk lebih berdisiplin. Okay. Dan yang terakhir, solat saya khusyuk. Ya, bayangkan kalau kita solat dalam keadaan berbau busuk.
mesti tidak tenang kan murid-murid? Mesti tidak khusyuk. Jadi bila kita bersih, mandi, buang wangi-wangian, solat kita akan lebih khusyuk. Okey murid-murid, tadi kita bincangkan bagaimana atau apa kepentingan menjaga kebersihan diri. Kenapa kita kena jaga kebersihan diri. Sekarang mari kita bincangkan akibat mengabaikan kebersihan diri. Maksudnya kesan apa yang akan jadi kalau kita kotor. Okey, baik kita tengok satu persatu. Okey, ni antara akibat mengabaikan kebersihan diri. Apa yang jadi bila kita tak jaga kebersihan diri? Kita tengok satu persatu. Yang pertama, ibadah saya tidak diterima. Salah satu syarat yang penting bagi ibadah, bila melakukan ibadah, contoh macam solat, baca Al-Quran, ialah kena bersihkan diri daripada segala hadas. Maksudnya bersihkan diri daripada segala kotoran, najis apa yang nampak ataupun tidak nampak lah. Okay, jadi bila kita kotor, ibadah tidak diterima. Jadi untuk menjadikan ibadah diterima, kita kena bersihkan diri. Yang kedua, saya mudah dijangkiti penyakit. Ya memanglah bila kita tak mandi, tak gosok gigi, pakai baju kotor, mesti penyakit mudah kena demam, sakit gigi dan macam-macam lagi lah. Dan yang ketiga, kawan-kawan menjauhkan diri. Ya murid-murid, kalau kita berbau busuk, pakai baju kotor, macam kawan-kawan nak berkawan ke dengan kita? Mesti kawan-kawan tidak suka berkawan dengan kita. Jadi kalau kita nak kawan sayang kita, selalu rapat dengan kita kena sentiasa bersih dan berwangi-wangian. Dan yang terakhir, saya berasa rendah diri. Bila kita tak bersih, bila kita berbau busuk, jadi rasa rendah diri lah. Tidak rasa yakin. Berbanding kalau kita rasa berwangi-wangian, kita bersih, kita akan rasa lebih yakin. Ini antara akibat mengabaikan kebersihan diri. Baik murid-murid, kita dah belajar bagaimana cara ataupun adab menjaga kebersihan diri. Kita pun dah tahu kepentingan atau apa sebab kita kena jaga kebersihan diri. Dan kita pun dah tahu kesan dan akibat jika kita tak jaga kebersihan diri. Jadi rumusan pembelajaran kita pada hari ini ialah menjaga kebersihan diri penting untuk menjamin kesempurnaan ibadah. Maksudnya kalau kita nak menjadikan ibadah kita tu perfect, sempurna dan diterima, kita mestilah menjaga kebersihan diri. Belum habis lagi ya? Ingatkan dah habis. Okey murid-murid, ini adalah sesi uji minda. Yang ni saya bagi kerja khusus untuk kamu fikir dan cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian kamu. Tak perlu jawab apa-apa. Kamu perlu fikir dan cuba aplikasikan dalam kehidupan seharian. Baik, persoalannya ialah bagaimana kamu menggunakan alat-alat ini untuk kebersihan. Bagaimana kamu menggunakan alat-alat ini untuk kebersihan. Tengok antara alat dia apa. Yang ni kayu sugi. Kayu sugi ni macam berus gigi lah. Baik, yang kedua ini pilih air. Pilih air. Pipe air. Yang ketiga ni berus gigi. Yang keempat ni sabun mandi. Dan yang kelima inilah pengetik atau pemotong kuku. Jadi, cuba fikirkan, cuba aplikasikan bagaimana kamu menggunakan alat-alat ini untuk kebersihan. Okey murid-murid, setakat ini saja. Selamat berfikir dan selamat mengaplikasikan kebersihan diri dalam kehidupan seharian. Bye-bye. Assalamualaikum.